Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar semua pelajar-pelajar yang Ustazah sayangi semua? Okey, selamat bertemu kembali kita dalam subjek pendidikan Islam tingkatan 2 Ibnu Arabi, insya-Allah. Okey. Sebelum Ustazah mulakan pelajaran Ustazah pada hari ini, perkenalkan Ustazah adalah Ustazah Nur Atiyah Aina binti Rusli yang akan mengajar kamu subjek pendidikan Islam, insya-Allah. Okey. Okey, hari ini insya-Allah kita akan berkenalan sedikit dengan tajuk-tajuk yang ada dalam pendidikan Islam. Okey, kita akan kenal apa tajuk-tajuk yang terdapat dalam pendidikan Islam. Okey. Okey. Pendidikan Islam terbahagi kepada 6 bahagian, iaitu Al-Quran, hadis, akidah, fiqh, sirah dan akhlak. Okey. Cuba kita tengok apa tajuk-tajuk tajuk-tajuk yang terdapat dalam pendidikan Islam tingkatan 2, iaitu semestinya akan berlainanlah dengan yang telah kamu pelajari di tingkatan 1. Okey, kita tengok dalam bidang Al-Quran kita ada 8 tajuk dalam bidang Al-Quran, iaitu tajuk pertama Allah penguasa hidayah, hanya Allah yang Maha Esa, luasnya kuasa Allah, mudahnya tajwid. Tajuk kelima, manisnya persaudaraan. Tajuk keenam, mengharapkan ampunan Allah. Pelajaran ketujuh, kesantunan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terakhir sekali adalah amanah terhadap harta dan nyawa. Okey, itu adalah tajuk-tajuk yang terdapat dalam Al-Quran, dalam bidang Al-Quran. Okey, sesungguhnya tajuk yang dalam bidang hadis hanya 2 sahaja, iaitu mungkar dicegah, hidup berkat. Okey, dan seterusnya mencari yang halal. Okey, dalam bidang akidah kita ada tajuk kekuatan dan kekuasaan Allah, ketaatan malaikat, panduan daripada Allah. Okey, ada berapa tajuk? Ada 3 tajuk dalam bidang akidah. Okey, seterusnya dalam bidang fiqh kita ada 6 tajuk. Okey, insya-Allah kita akan belajar 6 tajuk, iaitu solat berjemaah pengikat hati serta solat Jumaah, wadah kesatuan, tayammum dengan debu suci, rukhsah anugerah daripada Allah, puasa, benteng diri, dan terakhir sekali solat sunat menampung kefarduan. Okey, seterusnya kita tengok pada bidang sirah kita ada 4 tajuk, iaitu terbitnya fajar, dakwah, okey, hijrah, detik bersejarah. Seterusnya kita ada tajuk kepimpinan Rasulullah di Madinah, serta kita ada tajuk wanita suri teladan ummah. Okey, seterusnya dalam bidang akhlak, iaitu bidang yang terakhir dalam yang kita akan belajar, iaitu di antaranya kita ada tajuk malu perisai iman, menyemai kasih menuai sayang, muliakan ibu bapa, bahagiakan keluarga, serta kita ada tajuk santuni jiranmu, dan terakhir sekali kita ada tajuk masjid destinasiku. Okey, jadi hari ini insya-Allah kita akan belajar dengan tajuk yang pertama, iaitu tajuk apa tajuk yang pertama dalam bidang Al-Quran. Okey, kita akan belajar tajuk yang pertama dalam bidang Al-Quran, iaitu tajuk
iaitu tajuk Allah Subhanahu Wa Taala penguasa pengurnia hidayah. Okey. Okey. Kita tengok tajuk pelajaran kita yang pertama, iaitu tajuk Allah Subhanahu Wa Taala adalah pengurnia hidayah. Okey. Sebelum kita baca ayat kefahaman, ayat tilawah dalam tajuk ini, okey, apa itu hidayah? Hidayah ni nama orang ke? Okey, tak. Okey, hidayah ni adalah petunjuk. Okey. Maksudnya siapa je yang boleh bagi hidayah pada kita? Hanya Allah. Okey, manusia hanya mencari hidayah, tapi yang bagi hidayah itu adalah Allah. Okey. Dalam tajuk yang kita akan belajar pada hari ini, setiap pelajar mestilah mampu, okey, ini adalah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Setiap pelajar mestilah mampu untuk membaca bacaan dalam ayat kefahaman ini dengan betul, lancar serta bertajwid. Ustazah yakin kan anak-anak tahfiz insya-Allah mungkin dah semua hafal ayat kefahaman ni, Ustazah rasa. Okey, jadi tak ada masalah, mungkin kita boleh baca dengan betul, lancar serta bertajwid. Okey. Okey, kita dengar dulu bacaannya. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ. Okey, kita dengar bacaan sekali lagi. Okey, murid-murid boleh dengar dengan baik, dan nanti Ustazah nak kamu di rumah tolong baca, tolong ikut. Okey, tolong ikut bacaan tersebut. قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب Okey. Itu adalah ayat bacaan ayat kefahaman dalam tajuk kita hari ini, iaitu dari surah Al-Imran ayat ke-8. Okey, kita tengok satu persatu potongan ayat berserta terjemahannya ataupun maksudnya. Okey. Ustazah akan baca, Ustazah nak kamu di rumah tolong ikut bacaan Ustazah, okey? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Okey, kita tengok baca potongan ayat yang pertama, iaitu Rabbana la tuzigh qulubana. Okey, apa maksudnya? Wahai Tuhan kami, janganlah engkau memesongkan hati kami. Kena minta doa kepada Allah supaya hati kita ni tetap tidak terpesong pada jalan yang salah. Okey, ba'da iz hadaitana. Okey, itu potongan ayat kedua. Ba'da iz hadaitana, sesudah engkau berikan petunjuk hidayah kepada kami. Okey. Wahab lana min ladunka rahmah. Okey, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat daripada sisimu.
Okey. Dan potongan yang terakhir iaitu potongan yang keempat, innaka antal wahhab. Okey, sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang Maha Pemberi kurnia. Okey, ini adalah di antara doa yang mesti ayat Al-Quran, iaitu dan juga merupakan potongan doa yang kita mesti amalkan setiap kali solat. Okey. Ustazah nak di rumah kamu baca dengan boleh ikut bacaan tadi dengan betul dan bertajwid serta lancar. Okey, kita tengok apa intisari ayat daripada ayat kefahaman yang kita baca tadi. Okey, yang pertama, umat Islam perlu berdoa agar ditetapkan hati dalam hidayah. Okey, antara doa tersebut ialah ayat 8 surah Al-Imran. Okey, maksudnya apa? Kita mesti sentiasa berdoa untuk ditetapkan hati kita berada dalam keadaan iman. Kerana sifat iman sifatnya adalah turun dan naik. Kadang kita rasa hari ni nak buat baik, kadang esok kita rasa nak buat tak elok. Okey, jadi sentiasa kita ni mesti lazimi sentiasa berdoa supaya Allah tetapkan hati kita sentiasa berada di dalam kebaikan. Okey. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala meneguhkan hati mukmin dalam keimanan sebagai tanda rahmat dan kasih sayangnya. Okey, apa maksudnya? Okey, sekiranya Allah menginginkan memberi kasih sayang, memberi rahmat kepada hamba-Nya, iaitu dengan cara bagaimana? Dengan cara Dia meneguhkan hati seseorang mukmin. Sebab tu kena sentiasa berdoa supaya kita ni diberi hidayah. Okey, yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala suka untuk memberikan hidayah dan rahmat kepada hamba-Nya agar terus kekal berada dalam keimanan. Okey, maksudnya hidayah ni macam mana? Hidayah ni kita mesti sentiasa cari dan cari dan cari. Orang kata tak ada hidayah lagi, tak ada hidayah lagi. Tak. Hidayah mestilah sentiasa kita kena cari supaya kita kekal berada di dalam rahmat. Okey, kita terus kekal dalam keadaan beriman. Okey, yang keempat, intisari ayatnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada sesiapa yang dikehendakinya kerana hidayah itu miliknya yang mutlak. Okey, kena faham bahawa hidayah itu adalah milik Allah. Okey, apa yang hanya kita mampu kita boleh buat adalah hanya mencari, sentiasa mencari hidayah. Macam mana nak cari hidayah? Sentiasa melakukan apa yang Allah suruh dan meninggalkan apa yang Allah larang. Okey, insya-Allah sebagaimana usaha kita, insya-Allah dengan situ hidayah akan menyusul. Maksudnya kita akan selari Allah akan mengekalkan kita hidayah sekiranya kita berusaha untuk mencarinya, insya-Allah. Tetapi contoh kalau ada orang kata okey, kita hanya boleh berusaha tetapi yang memberinya adalah Allah. Contohnya kalau kita tengok kawan-kawan kita melakukan kesalahan, kita hanya melakukan sesuatu yang tak elok, kita hanya boleh menasihati. Okey, yang nak yang nak memberi hidayah nak menyentik hidayah tu adalah Allah. Kita tak tahu sama ada dia berubah ataupun tidak berubah, itu adalah hak milik mutlak Allah. Yang pasti kita hanya perlu berusaha. Okey, yang terakhir sekali adalah tiada jaminan. Okey, tiada jaminan seseorang itu akan kekal dalam hidayah Allah kerana mereka boleh terkeluar daripada landasan iman. Okey, jadi tak ada seseorang pun yang boleh jamin dirinya hari ini dia baik, esok dia kekal baik. Ataupun hari ini dia tak baik, esok hari ini dia tak baik dan selamanya dia tak baik. Tak. Okey. Sebab tu Ustazah kata iman itu sifatnya
turun dan naik. Hari ni kita rasa nak buat baik, esok kita rasa malas nak buat baik. Jadi sebab tu kita sentiasa, disebabkan sifat iman yang macam tu, jadi kita sentiasa perlu berdoa supaya Allah menetapkan hati kita pada jalan keimanan. Okey, supaya diri kita ni sentiasa dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita tengok ada ajaran hadis dalam hadis Rasulullah, ajaran doa daripada Rasulullah, iaitu doa yang mana diriwayatkan oleh Anas. Okey. Okey, ni doanya. Okey. Doa yang diriwayatkan oleh Anas daripada Rasulullah. Okey, doa ni iaitu doa yang perlu kita sentiasa berdoa setiap kali selepas waktu solat. Okey, pernah dengar tak doa ni? Okey. Iaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Okey, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Okey, apa maksudnya? Wahai Tuhan kami yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Okey, sentiasa perlu berdoa agar kita ni tergolong daripada orang yang ditetapkan hati kita pada jalan Allah. Okey. Okey, itu sahaja Ustazah rasa untuk pembelajaran kita pada kali ini, iaitu berkenaan dengan Allah pengurnia hidayah. Okey, jadi apa yang boleh kita ambil daripada apa yang kita belajar pada hari ini, insya-Allah kita cuba untuk amalkan dalam kehidupan seharian kita. InsyaAllah semoga kita semua berada dalam keteguhan iman, ketetapan hati untuk berada pada jalan yang diredai oleh Allah. Okey, Ustazah rasa setakat ini sahaja untuk pembelajaran kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pelajaran yang akan datang, InsyaAllah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar. Okey.